إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah kita rafa'kan kesyukuran dan terima kasih kita Allah Ta'ala. Sambung kitab Perukunan surat 16 Rumi. Jawab surat 6. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Air musta'mal dan air musta'mal. Oh, kita bahas. Oh, iyalah. Bulan lepas sebab apa sekali je. Sebab ada lupa dah. Bulan lepas kita paksa tangguhkan. Oh, pilihan raya ya. Ya. Pilihan raya sebab tu yang tangguh. Jadi sekali je dah, tu lama tu. Fasal hukum air tu lama kita tangguh tu. Sebulan masuk air musta'mal. Sebelum ni kita dah bahas berkaitan dengan air mutlak. Kita bahas berkaitan dengan air yang dinamakan mukhalid, dan kita bahas mujawir, dan kita bahas air yang makruh untuk dipakai buat wuduk, buat mandi wajib tapi sah. Tu kita bahas yang terakhir. Berkaitan dengan air telaga Zarwan, telaga Barhut, air negeri kaum Lut yang kata laut mati sebagainya, kita bahas tu lah. Habis dah bab air tu. Masuk kita air musta'mal. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Dan air musta'mal itu, air musta'mal ni apa? Dan air musta'mal itu iaitu air. Air musta'mal tu air lah, air musta'mal. Dari sudut bahasa musta'mal tu telah digunakan. Tu sudut bahasa terjemahan. Tapi yang kita nak dari sudut istilah syarak, bukan nak daripada sudut bahasa. Air musta'mal dari sudut istilah syarak tu apa? Iaitu air yang sudah terpakai. Air yang sudah terpakai, atau bahasa lain bekasan air, baki air yang sudah terpakai pada menghilangkan atau mengangkatkan hadas kecil atau hadas besar. Cakap secara ringkas gini ya. Maknanya kalau kita ambil air, kita niat nak ambil wuduk, air tu kena kat muka. Mula-mula basuh muka kan, dan ada niat. Bila air tu kena kat muka dan ada niat, maka terangkatlah hadas kat muka. Bekasan tu kalau tadah tu, air tu nama air musta'mal. Tu lah dia nak bagi tahu tu lah. Mengangkat hadas kecil atau hadas besar. Mandi wajib sama juga. Buat contoh lah, kita ambil air, duduk dalam besen lah kot. Ni buat contoh lah, duduk dalam besen. Tak ada air lah. Ambil air satu gayung, niat mandi wajib, kena. Bila kena je air tu, apa air bekasan tu? Air terpakai. Apa maksud air terpakai? Kena. Lepas tu yang tu dekat kaki tu, yang bertakung dalam besen tu, itulah air terpakai. Itulah air musta'mal. Itulah air musta'mal. Ada kecil atau ada besar. Itu satu. Dan air tu hanya basuhan pertama je. Nanti dia akan bahas sebab tu. Hanya air basuhan pertama je. Basuhan kedua tu bukan air musta'mal dah. Basuhan pertama je. Yang bab tu kita akan terang sekejap lagi nanti. Atau tu yang pertama, bekas daripada ambil wuduk basuhan pertama, mandi wajib basuhan pertama, itu namanya air musta'mal.
atau yang sudah terpakai pada memandikan mayat. Pun sama juga, tak disebut, tapi dhabit dia basuhan pertama juga. Kita kalau Melayu ni ada banyak air kan, air 9 lah, air macam-macam lah. Air Kabu Barus, air mawar biasa tak, kita tak masuk kan. Macam-macam kita ada jenis macam-macam air kita pakai. Akhir sekali jadi air 9 jadinya. Yang kata yang menjadi air mustakmal tu hanya yang basuhan yang pertama tu. Kalau kita ambil pipe sebelum kita nak masuk air Kabu Barus semua tu, kita ambil air pipe jirus. Jirus tu. Buat apa jirus ni? Nak mandikan jenazah dah. Bekas itulah air mustakmal. Lepas dah rata dah baru kita letak air Kabu Barus, itu bukan air mustakmal dah. Apa ni? Bekasan dia. Kita guna walaupun untuk mandikan jenazah, dia bukan lagi air mustakmal. Bekasan dia kalau kita tadah. Bukan. Habis yang mana air mustakmal? Hanya basuhan yang pertama saja. Yang kedua, ketiga tu nak hilangkan bau dan sebagainya lah. Atau sebagainya. Jadi memandikan jenazah, memandikan mayat. Mayat tu pun basuhan yang pertama sahaja. Maka air yang terpakai tu, yang kita tadah tadi tu, air kali pertama tu, itulah air mustakmal. Atau air yang sudah terpakai pada air sembahyang Hanafi. Hanafi tu mazhab Hanafi, yang tiada berniat ia pada ketika mengambil air sembahyang. Panjang sikit bang ni. Pada mazhab Hanafi, macam ni, mazhab Syafi'i dulu. Pada mazhab Syafi'i, jika kita ambil air tanpa apa-apa niat, kita basuh muka, tak ada apa-apa niat, kita tadah, air itu kekal mutlak. Ambil besen, tadah sini satu, ambil satu gayung, tadah bawah ni satu, ambil satu gayung, satu lagi. Ada dua gayung lah. Ni kosong. Dalam gayung ni, jirus muka. Tak niat apa-apa pun. Jirus. Air betul menipis lah. Masuk ke dalam gayung yang kosong tadi. Dalam tu air mutlak juga. Macam mana nak jadikan dia mustakmal? Masa jiruh tu, niat ambil wuduk. Maka dia jadi air mustakmal. Itu mazhab Syafi'i. Jadi, pada mazhab Syafi'i, jika ada niat ketika wuduk, ketika basuh muka, barulah bekasan air tu, air mustakmal. Barulah jadi. Kalau tak ada niat, dia kekal mutlak. Okey, dah faham tu. Itu mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi berbeza. Mazhab Hanafi, pada wuduk dan mandi wajib, tak wajib niat. Tak wajib niat. Bila dia tak wajib niat, mengambil wuduk dan mandi wajib pada mazhab Hanafi, ianya sekadar macam kita basuh kotoran. Tak wajib niat basuh kotor. Kalau Allah kena najis, kotoran kena najis, kita ambil, kita basuh dengan air, dengan pipe. Basuh dah hilang dah, bau, warna, rasa tak ada, semua tai ayam tadi dah tak ada dah. Lepas tu kita pun Allah, lupa nak niat. Tak apa, sah juga. Sebab membasuh najis tak wajib niat. Macam juga kotoran-kotoran terpegang hitam, basuh tangan dengan pipe. Basuh dah elok dah. Allah, lepas basuh baru lupa niat basuh tangan. Tak perlu basuh, tak perlu niat. Itu mazhab Syafi'i. Tak perlu niat untuk basuh najis, untuk istinja, basuh berak, basuh kencing, basuh najis yang kena. Tak wajib niat. Niat sunat. Sahaja aku basuh najis ni kerana Allah Taala. Sunat, tapi tak wajib. Tapi dalam mandi wajib dan wuduk wajib niat. Okey. Mazhab Hanafi tidak. Basuh najis pun tak wajib niat, sama macam kita. Wuduk pun tak wajib niat, mandi wajib pun tak wajib niat. Tak wajib niat. Ini yang saya teringat cerita ada orang telefon tu. Dia telefon, dia kata dia mengaji secara online ni, dan dia kata dia tak pernah duduk dalam kelas ataupun pengajian secara bersungguh-sungguh lah. Dengar-dengar gitu je. Tu kesannya besar kalau tak ngaji ni. Umur dia pun dah lewat dah 50-60 dah. Dan dia tak tahu rupa-rupanya mandi wajib ni kena niat. Dia tak tahu. Kita kata tak logik lah. Kenapa kita kata tak logik? Sebab kita duduk dalam lingkungan orang-orang surau masjid. Lepas tu kita kata tak logik, semua orang mengaji. Kita tak pergi ke luar. Cuba pergi ke luar. Saya hari tu pergi ke luar-luar Kuantan ni, ada Kuantan keluar. Tengok ramai lagi yang duduk dikelilingi orang yang tak mengaji pun, dan tak ada niat pun datang masjid untuk belajar. Lepas tu kita kata macam tak logik je. Ambil wuduk tak tahu wajib niat. Mandi wajib tahu wajib mandi, tapi tak tahu pula nak mandi tu wajib kena niat. Tak tahu. Kita mungkin kata pelik. Sebenarnya ramai. Berapa persen aja yang belajar. Malah yang datang surau masjid pun berapa persen aja daripada beribu orang dalam karya kita. Jadi tak pelik sebenarnya. Dia telefon. Jadi tak tahulah, lepas dengar secara online ni barulah tahu punya kena niat mandi wajib. Allah. Tak lihat cakap apa. Habis tu macam mana?
Nak kena qada semua lah. Kena mula-mula kita gempak dulu. Kena qada semua. Gempak dulu. Sebab nak bagi kesedaran tu. Oh tu dah macam nak nangis-nangis lah. Macam nangis habis tu. Kalau kira satu hari 5 kali semayang, setahun dekat 2000 semayang, dia dah umur katalah 60. Balik umur katalah 10. Berapa puluh ribu nak kira payah, nak kena kodok semua. Lepas tu macam mana nak buat, dia macam sedih, barulah kita tengok mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi janji rata air tak niat pun sah. Sebab tak wajib niat. Sunat aja niat pada mandi wajib dan pada wuduk sama juga. Maka saya sebut itu dia lega lah sikit. Mujur pekah. Masalah pekah. Kalau masalah tauhid, habis lah. Habis. Hancur lebur. Hancur lebur. Apa yang hancurnya? Sila-sila akidah dia hancur. Kalau tak hancur pun, kalau berdosa akidah yang bid'ah yang berdosa sekalipun, semua ibadah yang dia buat semua tak ada nilai. Tanpa akidah yang betul. Nasib baik je lah. Tapi tak tanya lagi pak akidah tu. Tak tahu dia i'tiqad Allah duduk kat langit ke apa. Oh lagi jam pula. Tak mau tanya lebih-lebih Tak mau tanya lebih-lebih. Kat tu je. Cuma saya baca ni teringat. Kenapa tiba-tiba dia kata sini? Tengok air yang sudah terpakai pada air sembahyang Hanafi. Mazhab Hanafi, orang yang bermazhab Hanafi dia ambil wuduk dan mandi wajib tak niat. Dan bila dia tak niat, yang tiada berniat ia pada ketika mengambil air sembahyang ataupun mandi wajib, dia tak niat. Kalau ikut mazhab kita, air tu mutlak kan? Sebab dia tak niat. Tapi ikut mazhab dia, air itu dah jadi mustamal dah. Sebab mazhab dia tak wajib niat. Walaupun tak wajib niat, bekasan air itu jadi mustamal. Maka sebab tu disebut. Jadi kalau dia tu mazhab Hanafi, dia tu basuh muka, tangan, kepala, kaki, bekasan air itu bagi kita sebenarnya mutlak, tapi tidak. Jadi mustamal juga. Walaupun langgar kaedah kita tadi. Sebab apa? Sebab dia mazhab dia. Macam itulah. Sebab tu disebut. Sebab mazhab dia. Atau habis yang seterusnya, atau terpakai pada air sembahyang kanak-kanak. Kanak-kanak dia mana wajib sembahyang. Bila dia ambil wuduk dan kanak-kanak ni, dan jika kanak-kanak itu tiada mumayyiz sekalipun. Dia ambil wuduk, bila kanak-kanak ni dia ambil wuduk, dia tak wajib sembahyang. Dia tak wajib sembahyang, tapi dia ambil wuduk. Jadi kalau nak kira logiknya, air itu kekal mutlak lah. Sebab dia tak wajib sembahyang pun. Tidak. Jadi mustamal juga. Okay? Macam walaupun tidak mumayyiz sekalipun. Tak mumayyiz ni kecil sangat lah, umur 4 tahun. Ambil wuduk. Agak-agak dia niat. Budak mana tahu, tetap jadi mustamal juga. Tu nak bagi tahu. Okay? Bekasan air itu. Maka sekalian air mustamal itu tiada sah mengangkat hadas kecil atau hadas besar atau menghilangkan najis dengan dia. Daripada bekasan air basuhan tadi tu, yang daripada awal tadi sebut tadi tu, air bekasan mandi jenazah, air bekasan mandi hadas besar, air bekasan angkat wuduk, semua-semua tu ada air ni, tapi bekas, air mustamal. Tak boleh nak ambil hadas kecil balik, nak ambil wuduk dengan air tu tak boleh, nak mandi wajib dengan air tu tak boleh, dan nak menghilangkan najis pun tak boleh. Apa maksud menghilangkan najis? Najis ada stokor situ, ambil air jiru. Itu tak apa, air apa pun. Maksud menghilangkan najis, ada najis, kita dah buang najis, dah lap dah apa semua, tapi tak basuh lagi. Najis semua tak ada dah. Tak ada ain dia, tak ada bau, warna dah rasa dah. Cuma belum lalukan air. Ambil air mustamal tadi, jirus, tak suci. Tu nak beritahu. Tapi kalau air tu air mustamal, ada najis kat situ, ada taik, malah nak pegang-pegang, nak taik, ambil air mustamal tadi, jirus sambil hilang. Tu tak apa. Cuma tetap tidak suci lagi tempat tu. Malah lagi merebak nanti. Merebak lah dah kena. Merebak lagi air mutan najis tu. Menghilangkan najis tu maksud termasuk juga istinja. Termasuk juga istinja tak sah. Kan ada air mustamal ni. Mungkin kejadian ni berlaku mungkin time tak ada air lah kot. Simpan air tapi ni air bekas ambil wuduk. Adalah satu baldi. Lepas tu buang air besar ke buang air kecil, nak basuh pakai air ni, air tak cukup. Pakai air tu lah. Air tu air mustamal. Tak boleh, tak sah. Dia kena pakai air mutlak. Kena pakai air mutlak juga. Habis kalau tak boleh buat, tak boleh buat, tak ada lah. Cuma air mustamal tak boleh untuk ambil wuduk, tak boleh untuk mandi wajib, tak boleh untuk basuh najis. Habis. Dan demikian lagi, jadi mustamal air yang kurang daripada 2 qullah. Sebab dimasukkan ke dalamnya itu orang yang mengambil air dengan tiada diniatkan gayung. Allah, panjangnya bab ni. Apalah, terangkanlah juga ulama Dan demikian lagi, jadi mustamal, air itu jadi mustamal yang air itu kurang daripada 2 qullah. Mudah kata 1 baldi 1 besen lah. Kurang daripada 2 qullah.
Sebab apa jadi mustakmal? Sebab dimasukkan ke dalamnya itu orang tu masuk tangan. Masuk tangan-tangan lah. Orang yang mengambil air, ambil cedok ni air, dengan tiada diniatkan akan gayung. Dia tak niat gayung tangan dia tu. Kemudian daripada sudah ia membasuh muka sekali. Lepas dia basuh muka sekali. Jika 3 kali, jika ditinggalkan meniga akan dia. Tak apa yang tu. Macam mana nak cerita? Panjang cerita ni. Dia kena faham satu-satu. Yang pertama, sebelum kita bahas ni, kita kena faham basic dulu. Kalau basic ni tak faham, ni tak tahu benda. Apa benda ni? Tak faham. Contohnya air 1 baldi atau 1 gayung. 1 baldi tu kurang 2 kolah. 1 gayung pun kurang 2 kolah. Ada 1. Kemudian kita nak ambil wuduk. Kita pun ambil air. Kita celup. Untuk basuh muka, ambil. Bila kita ambil, tak apalah kita ambil tu. Air tu kekal mutlak lagi. Air tu air mutlak. Yang dalam gayung tu, air mutlak. Walaupun kita celup dengan tangan, air mutlak. Dari sudut bahasa, dia air mustakmal. Iaitu air telah digunakan, kita celup. Itu sudut bahasa. Sudut syarak, dia kekal mutlak lagi. Walaupun kita dah celup tangan kita. Okay, celup. Kemudian, nak buat apa air ni? Nak ambil wuduk kan? Basuh muka. Ambil air tadi ni, yang ni, basuh muka. Masa basuh muka tu, dah niat wuduk lah. Ya. Maka terangkatlah muka. Terangkat muka. Semua dah kena rata dah. Semua. Maka terangkat dah muka. Sunat meniga ujung lagi kan. Sunat meniga. Sunat 3 kali. Kalau disebut sini, jika 3 kali. Dan jika ditinggalkan meniga akan dia. Kalau dia tak buat 3, ni kita ambil dia buat 3 kali. 3 kali. Maknanya nak buat yang kali kedua. Bila dia celup je sekali lagi, untuk basuh muka kali kedua, air tu mustakmal. Tu dia kata, tengok. Sebab air tu kurang daripada 2 kolah, 1 gayung, 1 besen, 1 baldi. Dimasukkan ke dalamnya itu orang tangan yang mengambil air yang tiada diniat akan dia gayung. Tangan tu dia tak niat gayung, dia mencot cedok aja. Kemudian selepas daripada sudah ia membasuh mukanya sekali. Jadi ambil pertama, nak basuh muka, air tu mutlak lagi. Rata dah semua, sunat 3 kali. Celup kali kedua, angkat. Biasa dia celup kali kedua, dia angkat je, air tu semua jadi mustakmal. Tak boleh lah. Kenapa? Kita tahu poin dia kenapa. Pertama, kerana setelah kita selesai muka, basuh muka selesai, waktu tu wuduk muka, tangan, kepala, kaki. Dan sekurang-kurang sah wuduk adalah sekali basuh rata muka. Tangan sekali, semua sekali, sekurang-kurang. Bila dah basuh muka rata, waktu turn je tangan pula. Tapi sunat 3 kali muka. Ya, 2 kali tu sunat. 2 kali, kali kedua sunat, kali ketiga sunat. Sebab kali pertama je wajib. Sebab tu basuh sekali je muka sah. 3 kali sunat. Kali kedua sunat, kali ketiga. Kali ketiga sunat. Oleh kerana muka dah terangkat, waktu tu turn tangan untuk basuh tangan. Sebab lepas muka tangan. Jadi lepas tangan, bila celup, maknanya tangan telah terangkat sini. Masa celup. Bila celup, tangan ni telah terangkat, hadas, sinilah yang mana celup. Dan air tu jadi mustakmal lah. Sebab tu dia kata, yang tidak diniatkan gayung. Kalau niat gayung, tak apa. Contohnya macam mana? Lepas dah basuh. Kali pertama, tak perlu niat gayung. Masa cedok kali pertama, tak perlu niat gayung. Sebab belum ambil wuduk lagi. Bila basuh muka terangkat, waktu tu turn tangan untuk dibasuh. Untuk basuh muka dan celup. Kalau tak niat untuk basuh muka, atau tak niat untuk gayung, tangan ni sebagai gayung, tak niat gitu, maka tanganlah terangkat. Macam kita ambil wuduk, mana kita niat pun. Contoh kita ambil wuduk normal dekat pipe, buka, basuh muka. Lepas basuh muka kan kita basuh tangan. Kita basuh muka, kita basuh tangan, sapu kepala. Kenapa kita boleh tanpa niat pun? Aku nak, masa ambil tu, aku nak basuh muka. Ambil lagi, aku ni gayung, tak niat pun. Kenapa tak niat? Sebab air tu banyak, air pipe, tak ada masalah. Sekarang air ni sikit. Jadi, pada basuhan yang kedua, masa celup tu, kalau dia kata, ini bukan nak basuh tangan ni, nak ambil ni. Ni basuhan yang kedua ni. Ni bukan nak basuh tangan. Ini nak basuh muka. Ni sebagai gayung aja. Angkat. Bila dah angkat air, berpisah dah. Sekarang ni nak basuh muka. Air tu kekal mutlak. Kali ketiga, niat sekali lagi. Ini buat apa ni? Nak cedok aja. Bukan nak basuh tangan. Bukan nak basuh, nak cedok untuk basuh muka kali ketiga. Sunat kan? Cedok. Basuh muka. 3 kali. Dapat sunat dah. Okay. Lepas pada tu nak basuh tangan. Niat lagi, ini bukan nak basuh tangan. Walaupun sebenarnya nak basuh tangan. Tapi niat ni untuk cedok aja dulu. Cedok.
Kalau dia cedok macam tu aja, tanpa niat apa, niat, automatik tangan dia terangkat yang setakat ni, air tu jadi mustakmal. Tak boleh cedok dah. Habis macam mana? Cedok. Niat, ini gayung aja. Bukan nak basuh tangan. Dah berpisah aja air tu daripada gayung tu, okey, sekarang nak basuh tangan. Basuh dah. Rata semua. Bila rata, tangan ni dah terangkat. Nak basuh 3 kali kan? Tangan ni dah terangkat. Celup, perlu niat tak agak-agak? Perlu tak niat gayung yang ni? Tak perlu dah lah. Sebab apa? Tangan dah terangkat. Celup, basuh aja. Tak perlu niat apa dah. Tak perlu. Niat gayung. Hanya 3 kali je niat gayung. Sebab apa? Kena niat gayung. Kerana waktu tu, tangan ni, kalau nak ambil 2, kena basuh 2-2 lah. Banyak sikit lah. Kalau nak ambil 2-2 tangan. Jadi kalau nak ambil 2 tangan, basuh muka kali pertama, lupa pula. Mana orang basuh? Ni kan, dia ambil 2 lah. Kita ulang balik. Kali pertama celup, tak perlu niat gayung. Sebab tak ambil uduk lagi. Dah rata muka kali pertama, turn tangan. Oleh kerana kita nak buat kali kedua dan kali ketiga muka, wajib niat gayung. 2-2. Niat gayung. Lepas tu, untuk basuh muka. Bukan nak basuh tangan. Bukan nak basuh tangan. 2. Niat sekali lagi. Ni gayung, bukan nak basuh tangan, sebab nak basuh muka. Ini gayung saja ni. 2 kali dah niat gayung. Kali ketiga, turn tangan. Kiri kanan lah. Kanan boleh, kiri boleh 2. Niat lagi. Niat apa? Niat gayung, bukan nak basuh tangan. Nak angkat aja. Tapi bila dah lepas daripada air tu, baru niat nak basuh tangan. Basuh. Yang ni. Sekali lagi. Nak yang ni pula. Kena niat sekali lagi lah. Niat gayung. Basuh. Dah rata dah. Maka hadas kat tangan terangkat. Nak celup, perlu niat gayung? Tak perlu dah. Tangan dah terangkat dah. Celup je. Kepala, ambil air basuh kaki, tak apa dah. Nah, itulah maksud dia tu. Itu maksud dia. Dan demikian lagi, jadi mustakmal air yang kurang daripada 2 qullah, sebab dimasukkan ke dalamnya itu orang atau tangan yang mengambil air dengan tiada diniat gayung. Kemudian daripada sudah ia membasuh muka sekali. Sebenarnya tak termasuk tangan sekali tu. Ada tangan juga. Sebab itulah kalau tengok dalam hadis Nabi, sahabat tengok Nabi ambil wuduk dalam gayung. Dalam gayung. Satu gayung Nabi celup, lepas Nabi celup. Jika kita baca hadis tu dan kita beramal, wuduk kita tak sah. Saya selalu sebut beberapa kali dah. Dalam kita nak mengamalkan hukum yang kita dapat daripada Quran dan hadis, tak boleh main ambil aja. Tak boleh. Dia kena masuk mesin. Dia kena proses, dia kena masak dulu. Itu raw material, itu bahan mentah. Tak boleh main ambil dalam Quran. Walaupun Quran, tak boleh. Dia kena masuk dalam mesin, kena proses, kena masak. Yang dipanggil hukum fiqh. Masuk proses fiqh. Keluar, baru boleh. Kalau tidak, kita makan, seumpama makan, ayam tak masak, daging tak masak. Apabila kita ambil daripada Quran dan hadis, dia ada mesin dia. Yang kita panggil ilmu fiqh. Kalau ambil, tengok baca hadis, amal macam tu. Adakah kita niat-niat tadi? Tak ada niat. Main. Nabi buat aja lah. Celup. Untuk kita tak sah. Kerana ketika kita basuh kali pertama tu okey muka. Celup kali kedua aja, air tu mustakmal semua. Kita basuh muka, basuh tangan, semua tak sah. Semayang pun jadi tak sah. Semayang jadi tak sah. Itu tiba-tiba je apa benda cerita diniatkan akan gayung. Itu ada. Okay. Okay. Dan demikian lagi. Jadi mustakmal. Air yang kurang daripada 2 qullah, jika dimasukkan orang junub akan suatu daripada anggotanya ke dalam air itu, kemudian selepas sudah ia berniat, dengan tiada diniatkan akan gayung lagi. Jadi sama juga nak mandi wajib. Dia nak mandi wajib, air ada 1 baldi 1 besen. Dia niat nak mandi wajib, dia ambil. Masih cerita ambil contoh lah, ambil gayung yang pertama tak kena apa-apa lagi, bergayung aja. Maka dah terangkatlah sikit, tak cukup lagi. Masa dia celup yang kedua tu, tangan dia ni terkena. Patut gayung ambil lagi ni, dia ambil terkena air dalam besen tu. Semua jadi mustakmal. Itu kalau dia pakai gayung. Kalau dia pakai tangan pun sama. Ada air, nak mandi wajib ni. Kita buat contoh lah. Kita kata mandilah pakai pipe. Ini mak hukum bekah. Mungkin jadi macam mana. Buatlah masalah pun. Ada 1 baldi tapi tak ada gayung. Macam mana nak mandi ni? Takkan nak mandi gitu. Ugi air. Lagu air sikit. Contoh lah. Jadi dia nak ambil sikit-sikit dengan tangan. Ketika dia ambil tu, dia tak boleh main ambil aja. Ambil niat nak mandi wajib. Bila dia niat nak mandi wajib, dia ambil je. Air sekali dia pegang je. Terus air mustakmal. Air dalam gayung. Sebab kurang 2 qullah. Jadi macam mana nak buat?
Okey, ni apa? Ni gayung aja. Bukan nak mandi wajib. Bukan nak mandi. Itu saya sebut 2-3 kali. Bagi. Bukan nak mandi. Nak celup aja. Nak celup je. Nak apa? Nak angkat je. Nak jadi gayung aja. Dah angkat. Lepas dah air lepas dah air tu. Ni nak mandi wajib. Baru basuh. Patut ambil lagi. Patut basuh tangan dulu. Sebab apa basuh tangan dulu? Sebab bila tangan dia terangkat, celup pun tak jadilah hadas. Jadi ambil air, basuh tangan. Kat sini. Bila sini semua dah rata, mandi wajib boleh daripada bermula kepala dulu, kaki dulu, tak kisah. Mula tangan dulu pun boleh. Jadi basuh tangan dulu. Mandi wajib ikut tangan dulu. Sebab nak celup ni, tak ada gayung. Nak jiruh, takut rugi air. Tentu kan? Bila celup, niat apa? Niat gayung. Tak puas hati lagi. Niat gayung lagi. Ni bukan nak mandi wajib, ni nak jadi gayung aja. Dah lepas daripada air tu, basuh. Semua dah terkata, celup lah. Tak perlu niat dah. Sebab apa? Sebab tangan ni dah terangkat hadas. Dah terangkat hadas dah. Tu dia maksud dia tu. Dan demikian lagi jadi mustakmal air yang kurang daripada 2 qullah jika dimasukkan orang yang junub akan suatu daripada anggotanya ke dalam air itu. Kemudian selepas daripada sudah ia berniat dengan tiada diniatkan akan gayung. Jadi mustakmal air tu. Jadi kena niat gayung. Kurang-kurang pun tangan. Kurang-kurang pun tangan je kena niat gayung. Dan lepas tu tak perlu niat dah. Angkatlah. Dan jika ada air 2 qullah atau lebih, maka tiadalah jadi mustakmal. Air itu suci menyucikan juga. Kalau ada lebih 2 qullah, air qullah masjid besar tu, tak celuk lah macam mana pun. Sebab air itu 2 qullah. Air 2 qullah, air itu kuat. Bila kuat, nak mandi wajib ke nak apa ke, malah masuk dalam qullah masjid pun boleh. Nak mandi wajib ke, keluar, tetap mutlak. Sebab air itu 2 qullah. Kita cerita tadi tu, air kurang 2 qullah. 1 baldi, 1 besen. Okay. Dan demikian lagi, habis rapat tu. Dan demikian lagi, jika dihimpunkan air mustakmal itu hingga jadi 2 qullah, itu pun suci menyucikan juga hukumnya. Contoh air mustakmal, ada 1 baldi air, ambil uduk. Contoh kita buat contoh, memanglah contoh ni macam orang tak buat kerja gini. Ni nak bagi faham aja. Setiap orang ambil uduk dan tadah air mustakmal tu, tadah air, bekasan air tu, ambil uduk, tadah, ribu orang lah, ratus orang ke. Patut semua air mustakmal tadi campurkan, letak satu tempat. Carilah 1 qullah ke, buatlah 1 qullah, campur, sehingga jadi kadarnya 2 qullah. 2 qullah ni 2 kaki kali 2 kaki kali 2 kaki, lebih kurang 2 kaki macam mana? Dia 1 hasta setengah. 1 hasta setengah. Itu orang dulu kira lah, dia punya tu 1 hasta. Ni meja ni senang. Besar ni qullah tu. Kemudian 1 hasta setengah lagi. Lebih kurang banyak ni, kurang sikit pada ni adalah minimum 2 qullah meja ni. Ataupun 2 kaki 1 kaki 2 kaki je ni ada tak? Dia kurang. 2 kaki kali 2 kaki, dalam 2 kaki semua 2 kaki. Dia ada dia punya kiraan dia tu. Jadi bila macam tu, air tu lah 2 qullah. Nak kata 2 qullah banyak tu lah. Kalau meja ni saya rasa besar kan, kecil sikit. Kecil sikit kan. Dah 2 qullah dah. Jadi kalau katalah air mustakmal tadi himpun, bawa. Mana air ambil wuduk tadi? Bazir buang, bawa. Kumpul, bubuh dalam kawasan bekas yang 2 qullah. Campur semua air mustakmal, dia jadi air mutlak balik. Untuk faham contoh ni, kita faham bukan air mustakmal, kita faham air mutanajis. Air mutanajis pun sama. Contoh ada 20 baldi, 20 baldi. Ada air penuh. Dan setiap baldi jatuh 1 tai cicak. Ni contoh, buat contoh nak bagi faham. Tak cicak. Maka semua tu air mutanajis. Yalah, sebab apa? Sebab ada najis. Buang najis tu. Maka air tu tak mutanajis juga. Macam mana nak jadikan dia mutlak? Cari 1 bekas yang besar 2 qullah ke atas, masuk semua. 20 baldi tu semua masuk. Bila dah lebih 2 qullah bersatu, bercantum, kemudian ambil balik. Jadi 20 baldi balik. Semua jadi mutlak balik. Begitu, itu air mutanajis. Ini air mustakmal, sama kaedah dia. Sama. Itu yang dia kata kat sini, dihimpunkan air mustakmal, boleh dobek lagi, termasuk air mutanajis.
Cuma air mutanajis tu dia ada tobek lagi. Bila campur balik, jangan ada berubah bau, warna atau rasa. Kalau berubah tak boleh juga. Ada tobek dia. Tapi kalau air mustakmal memang tak berubah pun. Air mustakmal air putih saja kan. Ya. Dan air habis dah himpa air mustakmal. Dan air satu lagi sebelum terlupa. Setakat air mustakmal terpercik sikit-sikit dekat dalam air mutlak, tak dimaaf. Yang ini sebab ada orang selalu soal juga. Masa nak ambil wuduk dalam baldi tu takut merecik kan. Macam-macam masalah. Jadi menyebabkan nak ambil air jauh-jauh lagi takut merecik. Sebab air tu kurang 2 kolah. Air kolah tak apa, bila basuh merecik pun tak apa, air tu 2 kolah, air kuat. Ini kurang 1 baldi. Bila ambil air segayung tu lagi jauh. Sebab apa? Takut merecik. Adakah ataupun masa ambil air tu jatuh air bukan mustakmal, tok je titik, Allah nitik satu, buang ambil air lain. Sampai macam tu sekali. Main tak faham macam mana. Air mustakmal yang terpercik ke dalam air mutlak yang sedikit. Kalau air mutlak tu banyak 2 kolah tak payah sembang memang boleh sikit. Adakah kekuatan air mustakmal tadi dapat mempengaruhi semua air mutlak yang ada dalam tangan atau ada dalam baldi, ada dalam gayung? Tak. Macam mana? Takdirkan macam ni. Merecik tu berapa banyak? Katalah merecik masuk dalam gayung. Berapa banyak yang merecik tu masuk dalam gayung? 2 titik, 3 titik? Kalau dah 30 titik itu bukan merecik, itu dah tadah. Merecik itu 2-3 titik aja. Macam mana kita nak tahu adakah air mustakmal tadi mempengaruhi tak air mutlak tadi? Senang aja. Kita fikir-fikir. Jika air tu jika air yang menitik 2-3 titik tu, jika air anggur original, bukan air anggur yang warna purple tu dah masuk pewarna, air original. Anggur mana sangat? Warna purple sangat. Tak berapa nak ungu sangat kan? Original. Jika 3 tu, 3 titik, kita fikir-fikir pakai sini, dalam ni. Termasuk dalam air, dalam tangan kita ke, dalam baldi kita ke, dalam gayung kita, agak-agak berubah tak jadi warna ungu? Tak. Satu selesai. Air delima. Ni pun buat anggaran je. Air delima, jika air delima tu 2-3 titik tu air delima, termasuk dalam tu adakah bau delima? Tak jadi. Jika tak macam tu, maka air tu kekal mutlak. Tu anggaran kepala je. Alah 2-3 titik masuk satu baldi memang tak berubah. Maka kekal mutlak. Air nila tu ya memang adalah kitab tulis air nila. Tapi air nila sekarang ni tak boleh pakai sebab pekat nila. Kita tak boleh nak bayang. Ke nak tanya apa? Air nila masuk dalam tu? Ke nak buat anggaran tadi? Sebab tadi saya cerita tentang anggaran. Itulah tadi cerita pasal anggaran. Jadi maknanya okey, ini bukan cerita pasal anggaran. Ini jika memasuk sesuatu benda suci ke dalam air mutlak. Okey, benda suci masuk dalam air mutlak. Air itu memang suci. Kadang-kadang dia kekal mutlak. Kadang-kadang dia panggil air mutaghayyir, air yang berubah dengan yang suci. Kalau air mutaghayyir tak boleh ambil wuduk. Kalau air mutlak boleh. Soalannya dia kata nila masuk. Okey. Jika nila masuk, nila tu benda suci. Masuk dalam air mutlak. Berubah tu jika sikit sangat, dimaaf, masih kekal mutlak. Jika berubah tu banyak, maka air itu jadi mutaghayyir. Suci tapi tidak menyucikan. Mutaghayyir kan? Air suci tapi tak menyucikan. Bila dia berubah, dah cepatnya masuk. Oh, cepat Isyak. Nazan. Zat. Jadi kalau berubah sikit, maksud maaf kekal mutlak. Kalau berubah banyak, sikit banyak tak adalah dah dobit dalam fiqh. Dia pakai uruf. Agak-agak banyak ni, banyak. Gitu. Okey, sambung sikit lagi. Awal. Allah Akbar. Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
asyhadu anna Muhammadan la haula wala quwwata. Allahu akbar, Allah. Baik, jawapan tadi tu, soalan tadi sebenarnya ada muka surat 14 yang lepas. Saya baca sikit Lepas kita dah syarah sebelum ni. Pertama sebab mukhalid. Mukhalatun boleh. Nah, mukhalid boleh, mukhalatatun. Artinya bercampur dengan benda suci yang tidak boleh membezakan dan menceraikan dia daripada air, dan tiada masyaqqah memeliharakan air itu daripadanya, iaitu seperti kumkuma. Kumkuma tu apa? Za'faran tu, safran tu, kan? Jadi kiaskanlah dengan nila, sama je. Okey, dia kata kat sini apa? Dan kapur dan mani dan buah kayu dan ditilik jika adalah ubahnya itu banyak, sekira-kira hilang daripadanya nama air mutlak, maka tidak dapat air itu menyucikan. Hanya suci jua hukumnya daripada jika ada ubahnya itu sedikit atau berubah ia dengan suatu. Panjang pula. Jadi nak bagi tahu ubah banyak baru air itu tak mutlak dah, tapi suci. Tapi kalau berubah sikit, maaf. Dimaafkan dengan maksud air itu kekal mutlak jika tercampur dengan nila. Apa lagi sambung mana tadi? Dan demikian lagi dihimpunkan air mustakmal dan air yang terpakai. Dan air yang terpakai pada basuh yang sunat, iaitu basuh kedua dan ketiga pada mengambil air sembahyang. Itu mutlak. Kalau ambil buat contoh, basuh muka, niat wuduk, tadah, letak tepi. Ambil basuhan kedua, basuh muka, tadah, letak tepi. Basuhan ketiga, tadah, letak tepi. Basuhan yang pertama tadi, air mustakmal, yang kedua mutlak, ketiga mutlak. Ambil yang dua dengan tiga tu, campur balik untuk basuh tangan. Boleh? Boleh tak? Sebab basuhan kedua dan ketiga adalah kekal mutlak, air tu. Kekal mutlak. Okay. Dan air yang terpakai pada membaharui air sembahyang, tajdid wuduk. Kalau kita dah ambil wuduk tadi sembahyang maghrib, lepas tu dah sembahyang maghrib apa semua, nak sembahyang isyak, sunat ambil wuduk sekali lagi. Dia panggil tajdid wuduk. Nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Siapa yang boleh buat gitu Kita malah dah ada wuduk, apa nak ambil lagi? Kalau dah pakai, sunat ambil lagi, sunat ambil lagi. Lepas pakai lagi, sunat ambil lagi. Sunat. Jadi nak cerita apa ni? Air lepas kita ambil wuduk, yang kali kedua yang dalam keadaan masih lagi ada wuduk, ambil wuduk sekali lagi. Sebab wuduk tadi dah pakai, bekasan air tu semuanya mutlak. Basuhan pertama ke, dua ke, tiga, semua mutlak. Sebab apa? Sebab di mana ada berhadas. Dia mana berhadas, tu maksud air yang terpakai pada memperbaharui air sembahyang. Dan air yang terpakai pada mandi yang sunat. Mandi sunat kan banyak. Mandi sunat Jumaat, mandi sunat air raya, macam-macam mandi sunat. Maka kalau contoh kita balik kerja, rasa macam berdaki, belengah, mandi tu pakai shower, duduk dalam besin, dah rata semua, mandi apa? Dia panggil mandi kerana nak membersihkan badan. Sunat juga. Sebab kotor, bukan kotor najis, kotor. Air tu semua mutlak yang kita tadah. Habis tu kalau bercampur dengan najis, bercampur dengan najis, air mutlak najis. Janganlah kita bercampur, tak bercampur lah, tak ada najis. Dia nak pergi sembahyang Jumaat ni, mandi sunat Jumaat pukul 12. Masa mandi sunat Jumaat tu sunat niat. Masa duduk dalam besin pakai shower. Ni buat contoh. Dah rata semua air tu, boleh ambil wuduk. Air yang tadah tu. Cuma kita tak pakai sebab kita air banyak. Negara-negara Arab air tak ada, dia pakai. Kalau bertukar warna, air tu yang bertukar, dia bertukar warna kembali kepada hukum asal mukhalid mujawir tadi, iaitu jika bertukar dengan benda suci.
Maksudnya bukan najis. Sikit maaf, kekal mutlak. Banyak tak maaf, kembali balik. Jadi kalau warna tadi berubah dengan benda suci, peluh kita suci. Kita tengok, berubah sikit aja, sikit je, kekal mutlak. Sikit je. Air sabun confirm bertukar banyak. Bila banyak, dia bukan mutlak lagi, dia panggil air mukhalid, air mutaghayyir, air yang telah bercampur dengan benda suci, sebab sabun suci. Air bercampur dengan benda suci dan berubah tu berubah banyak. Itu bukanlah. Bukan tak boleh mutlak. Yang air mutlak ni, dia berubah sikit aja. Sikit je, berubah tapi sikit. Dan berubah tu dengan benda suci. Kalau berubah dengan benda najis, sikit je. Kat situ. Jadi kalau kadang-kadang kita buka air pipe, kan ada klorin tu. Klorin mula-mula kalau cuci kan, cuci sehari tak ada air, buka-buka mula-mula tu letak tawas lah, klorin macam-macam dia bubuh. Kita tengok. Dah lah bau. Lepas tu air tu keruh. Ketara tu. Bila ketara tak boleh ambil uduk. Tapi kalau memanglah dia baru cuci tadi, memang ada bau tapi nampak taklah berubah sangat, boleh lagi ambil uduk mandi wajib. Sama je. Air yang bertukar, berubah sifat, bau, warna atau rasa dengan benda suci, dia berubah dengan benda suci dan berubah dia tu sikit sangat, maka kekal mutlak. Berubah banyak, dia tak mutlak dah, tapi suci tak mutlak dah. Sebab tu kita boleh minum air Milo. Air itu mutlak, buah Milo, buah Nescafe, buah teh, air itu telah berubah, teh itu suci. Jadi air itu suci, tapi tak boleh ambil uduk, tak mencucikan sebab berubah banyak. Tapi kalau teh nipis teh nipis sangat, nak tengok sekali macam air biasa ni, tengok sekali jap. Ada maknanya payah nak nampak tu. Maka kekal mutlak. Memang tak rasa teh lah kalau macam tu. Kekal mutlak. Mandi sunat. Sekaliannya itu tiada jadi mustakmal, hanya suci menyucikan jua hukumnya. Tidak jadi mustakmal, hanya suci menyucikan. Mutlak lah. Mutlak, kekal mutlak. Cuma kita masalah dalam ni, kita kata daki kotor. Kotor dengan najis lain. Sebab tu berpeluh-peluh boleh sembahyang sah. Ada setitik je air kencing, tak ada bau pun, setitik je, tak sah. Kita panggil kotor tu najis, tu masalah kita. Macam mana kita pergi panggil kotor bukan najis, najis. Kotor. Najis yang keluar kubur dan dubur, muntah, darah, tu najis. Kotor, daki kotor bukan najis. Penuh daki dekat baju dia, penuh. Tetap sah sembahyang. Setitik je air kencing. Tu pun dah 3 tahun lepas, hilang bau, warna, rasa dah. Tapi tak basuh lagi, tetap tak sah. Kita tu masalah kita bila kita kata mandi, lepas tu bekas air kotor. Tu kita yang kata kotor. Syarak kata tak kotor. Contoh air banjir. Air banjir boleh ambil wuduk? Boleh. Kita yang geli mesti dia masuk dalam najis orang macam-macam untuk terbayang. Lepas tu duk terapung. Nak minum air banjir, tak mau aku ambil. Tak apalah, tu kita punya pasal. Tapi jangan kita kata tak boleh ambil wuduk dengan air banjir. Tu air mutlak. Habis nak pakai ada penyakit taun, itu masalah penyakit. Kita masalah hukum syarak. Jangan campur gitu. Tu kadang kita, masalah kita ni lah. Dan air mutanajis, itu iaitu air yang kurang daripada 2 kolah, dimasuk najis ke dalamnya. Air kurang 2 kolah masuk najis. Sama ada ia berubah rasanya atau baunya atau warnanya atau tiada berubah, maka air itu najis juga hukumnya. Kuatnya najis tu masuk walaupun tak berubah, tetap juga air itu mutanajis. Tu dah sebut dah tadi. Dia dah sebut dah. Saya sebut tadi macam mana nak mutlakkan air tu? Buang memang. Buang masuk air baru. Okey, tak. Buang najis and then lepas tu tambah air. Contoh biasa air telaga kan. Orang dulu-dulu air telaga lembu berak lah apalah. Allah. Air tu pula air telaga tu memang tak cukup 2 kolah. Kita kena karang, kena ambil, baru dia naik sikit. Macam mana ni? Air tu je ada. Tai lembu ada dalam tu. Nak buang tai lembu boleh, tak nak buang pun boleh. Yang ambil air sungai, masuk. Biarkan jadi 2 kolah. Air tu jadi mutlak balik. Cuma, biar tai lembu tadi mendap. Tai lembu tu mendap aja boleh. Kalau tai lembu tu naik, tak boleh lah. Sebab dah ada tai lembu tu. Masalah kita geli tu masalah kita. Kita ikut syarak. Jadi kalau kata naik dah dia punya taik tu, tunggu jap, sejam dia tendap, slow angkat, mutlak boleh ambil wuduk dengan syarat tak berubah bau, warna, rasa. Dia baru sebut jap lagi. Jap lagi dia akan sebut.
Kalau air lebih 2 qullah. Dan jika ada air itu 2 qullah atau lebih 2 qullah, masuk najis ke dalamnya, najis, maka ditilik. Jika tiada ia berubah, maka air itu suci, menyucikan juga. Yang tadi air kurang 2 qullah, masuk najis je, terus mutan najis. Macam mana nak sucikan dia balik? Tambah air sehingga dia jadi 2 qullah dan tak berubah bau, warna, rasa, ambil balik. Ambil balik, okey. Maka air itu mutlak. Yang ini air itu lebih 2 qullah, masuk najis. Bila masuk najis, adakah air itu kekal mutlak? Tengok dulu. Berubah tak bau, warna, rasa? Tak berubah. Bila tak berubah, air itu kekal mutlak. Walaupun najis tu ada. Dia ada. Kekal mutlak. Walaupun mughallazah sekalipun. Kita buat contoh yang melampau sikit. Kolah masjid, masuk anak babi. Anak babi besar. Anak anjing kan kecil sikit. Nak ambil mughallazah tu, bukan nak ambil anjing babi tu, nak ambil mughallazah tu. Masuk anak anjing. Mati. Kolah masjid besar. Dan tak berubah bau, warna, rasa, tak berubah. Mati dah, baru mati je. Lepas 3 hari baru bau. Ni baru masuk, baru mati. Dia nak ambil wuduk kat sini. Boleh? Boleh ambil wuduk. Kalau anjing tu datang dekat, tolak bagi jauh sikit. Ambil. Boleh. Dengan syarat tak berubah bau, warna dan rasa, walaupun mughallazah sekalipun. Tiba-tiba air tu kurang. Air ada nak pakai air kolah, tak buang ni. Kenapa tak buang? Buang je lah. Ni nak buat contoh. turun. Kurang 2 qullah. Maka semua itu jadi mutanajis, jenis mughallazah. Dan termasuk dinding. Dinding pun kena juga. Dinding kolah. Macam mana nak jadikan dia balik mutlak balik? Ambil air, tambah, buka air paip, penuh. Bila penuh lebih 2 qullah, air itu jadi mutlak balik. Tapi dinding kekal mutanajis. Tadi dinding tak mutanajis. Bila air dah kurang, dinding jadi mutanajis. Sebab air kurang 2 qullah, dinding kolah. Kemudian tambah air penuh. Bila air penuh, air itu mutlak, dinding kekal mutanajis sebab ada mughallazah ada lagi kat situ. Ambil, sah wuduk. Ambil wuduk. Air itu turun balik. Jadi mutanajis balik. Tambah lagi. Begitulah seterusnya. Sehinggalah air itu berubah bau, warna atau rasa, tak boleh pakai dah. Dah tu kurang. Yang mutanajis tu anjing tu dan dinding. Tak boleh pegang ini, tak boleh pegang dinding. Kalau pegang dinding tak boleh pegang. Jadi kalau air tu kurang 2 qullah, kita tak, Allah dah terpegang dah, wajib basuh 7 kali. Basuh 7 kali. Lepas tu kawan ni tambah air makin penuh, dia pegang tak kena basuh sebab lebih 2 qullah. Begitulah turun naik. Macam mana nak selesaikan tu dinding? Selesai buang anjing dulu, lepas tu buang air semua. Macam nak selesaikan dinding tu? Dinding kekal mutanajis. Ayolah masuk macam mana? Buang air, lepas tu ambil air tanah basuh. Rugi air. Rugilah nak buang air tu, air banyak. Sebab selagi air tu lebih 2 qullah, tetap boleh pakai air, cuma jangan pegang dinding aja. Dan walaupun najis mughallazah dah tak ada, dinding kekal mughallazah sebab tak kena air tanah lagi. Jadi kalau ambil tak ada masalah. Cuma macam mana nak selesai? Ramai orang dia akan buang, lepas tu basuh dengan air tanah, masuk air balik. Rugi. Macam mana? Buah je lah tanah. Bagi keruh. Ambil tanah, jadi keruh. Kena. Automatik dinding tu kena. Bukan 7 kali, 7,000 kali kena. Tu kena. Lepas tu, air tu boleh ambil wuduk. Cuma, orang nak ambil ke air keruh tu? Air keruh kekal mutlak. Air keruh tak ada masalah. Itu hukum fiqahnya. Nak faham fiqah je. Orang tak buat benda-benda macam tu, tapi nak faham. Bila kita faham, macam tu fiqah ni. Okey. Dan jika berubah air itu, maka najislah ia. Kalau air itu berubah, air lebih 2 qullah, walaupun satu laut sekalipun. Satu laut sekalipun, berubah air itu. Berubah dengan najis. Katalah banyak anjing, babi, semua kena bunuh. Lepas tu bubuh dalam laut. Laut tu jadi bau anjing, bau babi atau berubah warna, rasa sebagai berubah. Maka air itu semua mutanajis. Walaupun satu laut. Air yang banyak lebih 2 qullah, masuk najis, tak berubah, kekal mutlak. Berubah, mutanajis walaupun satu laut. Okey. Syahdan, habis dah. Dimaafkan. Biasa syahdan ni nak habis dah. Kata dah habis dah. Dimaafkan daripada najis itu bangkai binatang yang tiada mengalir darahnya, seperti kumbang dan semut dan cicak dan lalat dan barang sebagainya.
Binatang yang Melayu panggil serangga, yang tak ada darah mengalir. Macam mana nak tahu ada darah mengalir ke tidak? Maksud darah mengalir ni, masa dia hidup, operate dia, belah dia. Keluar tak darah menitik, mengalir. Kalau tak mengalir, kita panggil dia serangga lah. Kalau mengalir, dia tak termasuk dalam hukum ni. Contohnya macam nyamuk, bubuk, semua tu tak ada darah mengalir. Cicak, tak ada darah mengalir. Kita belah cicak, ada darah, tapi darah beku. Yang kita nak darah mengalir, yang dipotong ketika hidup. Bukan suruh potong. Jika potong binatang tu ketika hidup, tak ada darah mengalir, maka binatang tu kita panggil serangga. Bila serangga tadi, dia termasuk, dia mati. Kalau dia hidup, masuk dalam air kekal mutlak. Dia mati. Bila mati, namanya bangkai. Bila bangkai masuk dalam air, sepatutnya jadi najis lah, sebab bangkai tu najis. Tapi sebab dia tak ada darah mengalir, maka air tu kekal mutlak. Contoh semut sebagainya lah. Maka jika termasuk suatu yang bangkai, satu daripada bangkai binatang yang tersebut itu ke dalam air yang kurang daripada 2 kolah atau benda cair, air kurang 2 kolah atau benda cair. Benda cair ni macam susu. Dia tak panggil air. Susu, minyak, air tebu. Dia tak air tu. Air tebu tu bukan air. Dia cecair. Tapi kita panggil air susu, air tebu, air kelapa kan. Air kelapa tu bukan air. Dia panggil cecair. Benda yang cair masuk, maka tiada najis air itu atau benda cair itu. Jadi kalau semut masuk semua, kekal mutlak air itu. Masuk lalat, apa-apalah. Masuk cicak sekalipun. Cicak mati ni, cicak hidup masuk air memang mutlak. Air mutlak. Binatang yang hidup semua suci, kecuali anjing babi aja. Binatang yang mati, yang tak disembelih, sama ada tak sembelih, maka dia jadi bangkai. Termasuklah serangga tadi, mana sembelih dia, maka jadi bangkai. Cuma oleh kerana dia tak ada darah mengalir, bila dia jadi bangkai, dia masuk dalam air, air tu kekal mutlak. Kekal. Dia masuk dalam minyak, minyak tu kekal mutlak, maksudnya boleh pakai walaupun dia tu bangkai. Cuma ada syarat, ni syarat dia. Melainkan jika ada ia berubah atau ia berubah. Masuk semut, kan ada semut jenis bau mayat tu, semua dipanggil semut mayat. Masuk semut, bau dah air ni, najis. Sedangkan asalnya masuk semut, kekal mutlak air tu. Tapi sebab berubah, lipas. Masuk seekor lipas, air tak berubah bau, maka kekal mutlak. Kita melalui minum lah. Nak ambil uduk boleh. Tapi bab penyakit sebab lain. Jadi kalau banyak lipas masuk, bau lipas air tu, najis. Najis bila lipas tu mati. Ni cerita mati tu, cerita mati. Jadi itu pertama, jangan berubah. Masuk serangga yang mati ke dalam air atau cecair, minyak sebagainya, dan tak berubah bau, warna atau rasa, tak berubah, maka kekal mutlak, boleh pakai. Kalau air boleh ambil uduk, kalau makanan minyak-minyak, susu-susu boleh minum. Ya. Satu lagi, atau disengahajanya memasuk bangkai itu ke dalamnya, najislah ia. Tak boleh sengaja. Kalau masukkan sengaja, ambil mana tengok, ada ni ambil semut mati ni, campak, air itu jadi tak najis sebab sengaja. Yang ini hati-hati dalam masalah kita buat air. Bila kita buat air, kita ambil gula. Dalam gula tu ada semut. Kalau semut tu hidup, kita masuk, lepas tu dia mati dalam air, kita tak masukkan bangkai, kita masukkan semut hidup, kemudian dia mati, air tu kekal mutlak. Tapi kalau sengaja berdosa lah. Sebab bunuh tu kenapa? Nak bunuh semut. Kalau tak sengaja, kekal. Air tu boleh minum, sebab kita bukan masukkan bangkai, kita masukkan semut, kemudian dia mati kat dalam. Kita masuk semut hidup. Berbeza dengan, ni bahaya ni, kita ambil gula, dalam tu ada bangkai semut yang dah mati, kita masuk, lepas tu baru dia timbul, Allah, maka air tu mutan najis. Ini yang kata minum air semut lupa tu. Kan minum air semut kan, bukan masalah air semut, masalah minum air bangkai, minum najis. Memanglah melupakan, memang masalah ganggu kan, kata jangan minum air semut tu, lemah ingatan. Betul lah, bukan masalah air semut, masalah air tu najis. Tapi kalau semut tu masuk sendiri, kemudian kita mati, masuk semut tu, bangkai ke jatuh, masuk sendiri, air tu kekal mutlak, itu tak lupa, tak ada masalah. Dari sudut hukum syarak, dari sudut kita takut penyakit, itu lain. Jadi kalau binatang masuk dengan sengaja, kita masukkan binatang serangga dengan sengaja, bangkai, okay?
air tu muntah najis. Muntah najis. Jadi hati-hati dekat tu. Kecuali ada satu je kecuali. Lalat. Sebab ada nas lain yang mengecualikan. Sebab kalau ada nas lain kecuali, baru boleh kecuali. Lalat, bila dia masuk dalam air ke apa, Nabi kata selam dia lagi. Yang mati ni, yang mati. Yang hidup, biar dia, jangan bunuh dia. Yang hidup, selam dia lagi. Biar kedua-dua sayap dia tenggelam ke dalam air atau ke dalam makanan kuah kita, kari, sup kita ke, biar tenggelam. Lepas tu ambil, buang. Kerana sebelah sayap dia ada racun, sebelah sayap lagi ada penawar. Bukan racun mati. Racun cirit beret gitu. Bukan racun tu pun. Jadi Nabi suruh selam. Maka dia kecualikan. Masuk dengan sengaja lalat yang kita rendam tadi, tetap juga boleh makan, tetap juga boleh dimakan. Sebab ada nas yang mengecualikan. Tapi kalau semut tak ada, maka hati-hati dalam kita nak buat air. Hati-hati. Takut makan air bangkai. Ya. Nyamuk yang kenyang dalam alat tu, dia hukum darah dia. Nyamuk yang kenyang. Dia maksud darah mengalir ni, maksudnya binatang tu hidup, dia guna darah. Dia hidup dengan darah. Nyamuk dia bukan hidup dengan darah, dia simpan darah dalam perut dia. Jadi nyamuk tak termasuk. Jadi nyamuk maksudnya bukan darah mengalir. Bukan. Tapi dia ada darah, tapi bukan darah mengalir. Tidak. Yang maksud darah mengalir tadi, dia hidup dengan darah tu. Macam kita kan ada jantung pam. Bukan dia isah darah, lepas tu dia simpan dalam perut dia lama-lama jadi itu, lepas tu baru. Bukan. Jadi nyamuk tak kira darah mengalir. Nyamuk masuk dalam, nyamuk mati, nyamuk bangkai nyamuk masuk dalam air, maka air itu kekal mutlak. Tapi kalau ambil nyamuk yang bangkai mati, masukkan, jadi muntah najis. Nyamuk tak masuk nyamuk. Habis. Habis dah. Habis. Masuk kita akan datang suatu fasal pada menyatakan najis dan menghilangkan dia. Cara nak cuci najis. Cara nak cuci najis akan datang. Ni tak sah sangat kot. Wallahu a'lam. Tangguh dulu. Sudah kita sebut kafarah dan surah Subhan.